dia, ilah-ilah tadi, aulia-aulia tadi, sembahyang-sembahyang tadi. Tidak kami puja dia melainkan illa liqarribuna ilallah, untuk rapat diri pada Allah. Faham tak? Iaitu kalau orang yang beri salam kepada Nabi Muhammad tu, Assalamualaikum Nabi Muhammad, dia tahu Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kau dia percaya Nabi Muhammad Tuhan? Tak. Tujuan buat tawasul tu tujuannya nak berkat daripada Nabi. Tujuan nak dapat berkat daripada Nabi itu supaya makbul doa. Jadi ceritanya baca doa ya. Pasal kita orang tak pandai ni, dia gitu. Okey dah. Jadi min dunillah lain kali saya akan kata baca sani lah. Iaitu pujaan dia tu untuk rapat diri pada Allah. Iaitu kul inni ala bay kul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Iaitu sesungguhnya aku dilarang untuk sembah juga orang-orang yang kamu sembah. Iaitu yang Syiah sembahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Jafar Shadiq apa semua. Pokok tasawuf pula sembah beri salam kepada Syekh Abdul Qadir Jalaninya, Uwais Akroninya, Nabi Khidirnya dan sebagainya, termasuk Nabi Muhammadnya. Orang-orang silap pula panglima hitam, biru, kuning apa semua. Tak. Tok Bomo pula jembalang tu, jembalang ni. Mambang tu, mambang cik, mambang besar. Tu mana dia? Aku dilarang untuk sembah apa yang kamu sembah, yang kamu anggap sebagai perantaraan pada Allah. Nah, pasal Nabi Muhammad tu betul, Syekh Abdul Qadir tu betul dia, Imam Syafi'i, Sayyidina Ali tu betul, Sayyidina Husain tu betul. Yang pergi puja dia tu salahnya. Nah, oleh sebab itu min dunillah kul, kata kepada mereka. Ni keluar pula ni macam mana ni? Keluar pula ayat yang sama. Yang lepas keluar dah, minggu ni keluar pula. Kul, kata pada mereka, la attabi'u ahwa'akum, aku tidak akan ikut hawa nafsu kamu. Iaitu apa yang kamu buat hujah ni tak ada dalil. Hawa nafsu dia. Dia akan kata takkanlah tok guru tu nak masuk neraka. Tu biasa dia kata gitu. Takkanlah mereka tu nak masuk neraka. Itu kata-kata awak. Takkanlah mereka-mereka ini nak menyesatkan kita. Mereka tu orang alim, mereka dia gitulah kau. Jawapan gitu. La kul, kata mereka, la attabi'u, aku tidak ikut ahwa'akum, apa saja hawa-hawa nafsu kamu. Qad dalaltu, sesungguhnya aku akan jadi sesat. Aku akan jadi sesat. Idzan satu perkataan, idzan saja maknanya jika aku buat gitu, ikut seperti mana kamu kata tu, apa saja hujah yang kamu bawa tu tidak ada dalil, maka idzan, maka jika aku ikut, qad dalaltu, aku tentu akan sesat. Wa ma ana, dan tidaklah aku minal muhtadin, akan jadi termasuk orang yang terpimpin kalau aku ikut hawa nafsu kamu yang tak ada dalil. Kul, katakanlah lagi, inni ala bayyinatin min rabbi, aku duduk di atas keterangan-keterangan yang jelas daripada Tuhanku, iaitu Quran. Apa yang Quran beritahu, kita ikut. Kamu pula wa kadzabtum, kamu pula berdusta, menolak bihi, terhadap ajakan tauhid tu. Wa kadzabtum bihi, kamu pula menolak ayat-ayat Quran yang aku baca ni. Ma indi ma tasta'jiluna bihi, aku tidak ada kuasa untuk meminta segera. Dah kamu ni nampak-nampak biasa ni sesat ni, ni puak Syiah yang masuk neraka cepat-cepat. Tak boleh, tak ada kuasa kita nak suruh Tuhan segera. Boleh? Orang Hindu tu kan masuk ni, biar kuih dia cepat-cepat ni, batu keh tu biar kotor cepat-cepat. Akak doa belakang buat kita, semaya ajak buat kita, biar kotor cepat-cepat. Tak boleh. Iaitu ni ma tasta'jiluna bihi, tidaklah boleh aku minta disegerakan azab dengan baca doa ke apa ke.
Melainkan inil hukmu illa lillah. Melainkan keputusan mengazab itu hanyalah milik Allah Ta'ala saja. Yaqussul haqqa, Allah Ta'ala lah, dialah Allah Ta'ala yang menghuraikan, yang mempunyai kebenaran, yang menjelaskan kebenaran. Sedap ayat ni surah ni. Tak. Sakit telinga lah pergi dengar. Yaqussul haqqa, dia Allah Ta'ala lah yang menjelaskan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran. Ayat ni selalu mari kebenaran. Iaitu untuk menzahirkan kebenaran. Li izharil haqqa, iaitu untuk menzahirkan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran Allah Ta'ala pencipta langit dan bumi semua sekali. Kebenaran apa? Iaitu Allah Ta'ala lah saja Tuhan. Kebenaran apa? Hanya dia saja yang kita layak sembah, layak puja, layak buat ibadat. Orang lain semua makhluk dia belaka. Bila kata-kata ni, buat juga. Tak boleh buat apa. Dalil keterangan je lah. Jadi beritahu mereka, kita duduk atas jalan dalil yang bukti jelas daripada Tuhan. Wa huwa khairul fasilin, dan dialah Allah Ta'ala sebaik-baik pemberi keputusan. Kul, katakanlah, lau anna indi ma tasta'jiluna bihi, kalaulah aku ni ada kuasa gaib untuk mengazabkan kamu segera. Kalau ya Allah Ta'ala, okey, saudara-saudara orang kita ni ada satu ni saudara. Tuhan kata, siapa-siapa nak baca batu kes ni boleh hari ni. Kalau ada sungguh ke kita kuasa tu, ni. Lau anna indi ma tasta'jiluna bihi, kalau aku ada kuasa untuk menyegerakan azab ni kepada mereka yang engkar ni, laqudiyal amr, tentu aku sudah buat putusan dah. Lama dah buat kamu mati ya. Pasal kita tidak Tuhan tu lah. Kita manusia ni, dia tak boleh sabar sangat ni. Tengok orang lawai-lawai pulas telinga kita ni, mentas-mentas sesak lah, Syiah lah, apa, Wahabi lah, ni lah, gila pada, tukar saya pada. Saya acak kali kena kata tukar saya. Laqudiyal amru baini wa bainakum, tentulah sudah kusiap keputusan di antara aku dengan kamu. Tapi oleh kerana aku tak ada kuasa, tak boleh nak buat. Wallahu a'lamu bizzalimin, dan Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Dengan orang-orang yang zalim, iaitu maksudnya zalim sini ialah orang yang syirik pada Allah. Wa indahu mafatihus samatihul ghaibi. Banyak dah catatan ni baris tu, tukar catatan di Quran. Wa indahu, dan sisi Allah Ta'ala sajalah mafatihus mafatihul ghaibi, iaitu kunci-kunci khazanah. Itu kunci pada khazanah tu sendiri, pada kunci-kunci khazanah ghaib. Jadi siapa-siapa nak tahu ilmu ghaib ni, kena minta nak kunci dengan dia lah. Tak boleh lagi jumpa satu orang ustaz tu, dia kata, awak nak belajar saya boleh, saya ijazah ke awak, ambil bunga, saya beli bunga RM100, mandi, akak supah lebih kurang, boleh scan jing. Ada di Kuala Lumpur ni. Ada di Kuala Lumpur ni. Wa indahu, di sisinya sajalah mafatihul ghaibi, iaitu kunci khazanah ilmu ghaib. Nak tahu ilmu ghaib, kena minta dengan Allah Ta'ala. La ya'lamuha, dan tidaklah mengetahui tentang ilmu ghaib itu illahu, melainkan dia saja. Tiba-tiba ada orang lain pula boleh scan jin pula di mana. Tak boleh guna jin untuk scan. Dia guna jin pula untuk scan. Saya pun naik pelik dah. Saya mengajar surah jin di Kelantan. Saya tak ajar lagi sini tak surah jin. Belum. Kita baca sikit lah dah. Serabut ni. Kita baca sikit lah. Hal ilmu gaib ni.
Buka surah jin sikit, kita baca sikit lah. Bukan nak ajar surah jin, nak beritahu fakta yang ada dalam surah jin. Aduh, serabut sungguh. 72. Berapa kan? Muka surat 572. 72. Ni awak barang hot ni kan? Awak dengar hot ni. Awak pun, saya pun tak reti dah ni. Ni Quran lah ni. Ya orang yang buat tu pula, Allah, ada yang ngapiah, ada yang janggut apa, bukan jubah juga macam saya yang. Ayat Quran apa pandai apa Quran pula tu. Tapi dah tak reti juga. Nah, kul Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiya ilayya. Katakanlah wahai Muhammad. Ni. Kul uhiya ilayya. Telah diwahyu kepada aku. Annahustama'a. Telah datang mendengar. Nafarum minal jin. Satu puak daripada jin. Jadi Nabi kena terima wahyu. Baru tahu. Iaitu gini ceritanya. Nabi pergi tabligh di satu kawasan. Masa di Mekah dulu. Ni ayat ni turun di Mekah. Bermakna Nabi ni tabligh zaman dia di Mekah lah. Dia pergi musafir dengan beberapa orang sahabat dia. Masa balik daripada musafir tu, berhentilah semayang di satu lembah. Lembah tu nama Tuhamah nama. Tuhamah nama tempat. Pada pasir lah ni. Lalu Nabi semayang subuh. Semayang subuh di pada pasir tu. Tiba-tiba sudah semayang subuh, kemudian Nabi pun berangkat balik lah, ataupun pergi tabligh. Saya tak ingatlah mananya. Nabi masa pergi ke masa Nabi masa balik. Tapi katalah Nabi ni masa balik lah senang. Nak boleh sampai ke Mekah agak-agak 2 minggu ataupun seminggu lah kita kata. Jadi selepas dia semayang tu agak-agak seminggu baru sampai di Mekah. Bila sampai di Mekah, tak tahu berapa hari pula barulah turun ayat ni. Jadi ayat ni surah jin ni, kul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyu pada aku, annahustama'a, telah datang mendengar, nafaru minal jin, satu puak daripada jin. Jumlahnya 9 orang. Jin 9 orang. Sahabat pun kata, oh patutlah saya naik bulu, patutlah berasa seram hari tu masa subuh tu. Rupanya jin mari. Ada hadis gitu tak? Tak ada. Nabi berkata, aku dah beritahu kamu kan ada jin mari. Ada kata gitu. Tak tahu, ni baru tahunya. Seminggu kemudian baru tahu. 2 minggu kemudian baru tahu. Jadi Nabi Muhammad tu tak tahu jin mari. 9 orang pula tu. Mari dengar dia baca Quran. Iaitu masa semayang subuh. Nabi berkata, berhenti dulu, kita amat jin dulu. Dah dia tahu mesti dia amat. Kak, tak ada hadis tu tak ada. Maknanya bohong lah kau ni. Baik, ada satu lagi ceritanya, iaitu daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia lah layak kita panggil alaihissalam ni, bukan Sayyidina Ali. Nah, mau naik pakak, ya Kristian naik pakak Nabi Isa nak tu Yang Syiah pula naik pakak kelah Nabi-Nabi dengan mereka, Syiah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, mereka pula nak saya apa cucu-cucu dia. Baik, Nabi Sulaiman minta dengan Tuhan supaya diberi pada dia kerajaan yang terbesar, yang tidak ada dulu dan tidak ada akan datang. Iaitu di sini termasuklah tentera dia, pasukan Boroh Kasar dia tu ialah jin. Termasuklah jin kafir. Dan dia jin kafir ni ada sekumpulan jin Afrik yang buat kerja membina Baitul Maqdis. Jadi antara lain setengah-setengah jin dia buat supaya Boroh Kasar untuk menyelam di laut-laut untuk ambil mutiara dan sebagainya. Yang lain ni buat kerja kasar, Boroh Kasar. Tak kira ni jin kafir semua kena dengar perintah Nabi Sulaiman belaka. Jadi Nabi Sulaiman tu boleh kenal lah jin, tahulah dia jin duduk mananya. Pasal dia raja. Nabi Muhammad tak tahu pasal dia tidak raja jin. Raja bagi jin tu Nabi Sulaiman je dia. Nabi-nabi lain tak tahu belaka. Jadi suatu hari Nabi Sulaiman duk tengah tengok jin Afrik tengah buat
bangunan Masjid Aqsa, maksud bangunan di Baitul Maqdis tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah malaikat maut cabut nyawa. Masa dia pegang tukar, memerhati jin tengah buat kerja, mati. Nabi Sulaiman mati. Masa dia sedang berdiri, mati berdiri. Mati berdiri itu pula selama setahun berdiri situ. Jadi oleh kerana ni rasul kan, dia ada mukjizat kan, boleh jadi dia buat amal ke apa ke, jadi semua tak berani tegur dia ni, tak cing tak berak ni selama setahun ni. Jin Afrik pula tak berhenti buat kerja depan tu. Tiba-tiba Tuhan nak zahir kepada jin dan nak beritahu pada kita sekarang ni, maka dia beri anak-anak pergi kerik tongkat Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Maka patahlah tongkat Nabi Sulaiman, maka rebahlah Nabi Sulaiman. Tahulah jin bahawasanya Nabi Sulaiman sudah mati setahun. Dia kata, Allah kah bodohnya aku, buat kerja depan orang mati dah ni. Tak tahu jin tu Nabi Sulaiman sudah mati setahun. Jadi ayah gila mana dah ni. Jadi gila dah habis dah kita ni. Boleh scan lah, boleh apa, boleh pop ada, boleh takak ke mulut gini, pegang sini, tarik kau ni. Kalau jin ni kan nampak kaki dia ke duduk di mulut kan, boleh kita ambil tali tambak ke, boleh tarik, ataupun tangan dia keluar ke mulut ke, kita boleh ikat tangan dia. Tapi dia makhluk gaib ni. Kalau makhluk dia boleh menjelma menjadi ular ke, kita boleh tangkap. Saya pernah temu ni masa saya bertapa dulu, masa kita dari jahiliah dulu. Ular begini, daripada pukul 10 sampai pukul 4 pagi, ular 2 ekor. Doktor Guru kata semua ular mari tu dia belakang kan. Daripada pukul 10 malam sampai pukul 4 pagi, 2 ekor ular. Suara macam naga. Sisik, bunyi sisik tu perang, bunga suaranya. Tiba-tiba dia letih, pukul 4 pagi dia letih. Leka depan saya lah. Saya pun tengok ke mata dia tu, tiba-tiba kelip. Mata dia kelip. Itulah dia kelip. Dia ular tak kelip. Mengkarung tak ada malam ni. Mengkarung tak ada, dia mesti ni ular. Jadi bila berkelip, saya kata, ish, jin. Baru tahu jin. Sebalik pun najar depan kita ni. Najar. Jin. Masa kalau lagu tu boleh tangkap. Benar boleh bunuh. Nak bunuh apa boleh masa tu. Sebab tu ada hadis, tidak dikenakan hukum hudud kepada orang yang membunuh satu makhluk dalam bentuk lain, jin. Hudud. Tiba-tiba ya jin tu tengok pun tak jumpa, boleh tangkap pula. Masuk dalam botol pula. Allah. Gipuh pula. Di Aceh tu. Di Aceh mari Tok Guru pula, mari Tok Guru baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas dengan kambing ke apa pula, sembelih kambing apa semua, kerana tsunami baru ni tu kepada puteri air tak derma, tak bagi makan ke puteri air, puteri laut, puteri air lah. Balik modal, balik ada. Baru yang lepas tsunami. Kapal berasa tak boleh turun lagi. Kapal naik darat tu. Dia sesaknya sekejap ya. Balik modal asal. Tapi jin boleh mengganggu manusia? Boleh. Tapi tak boleh mengganggu orang beriman. Boleh mengganggu orang yang puak dia. Siapa-siapa buat syirik, mari mudah nak ganggu jin. Tak boleh. Tapi kalau dia siapa dia beritahu? Syaitan beritahu dalam Quran. Kalau dia mengganggu orang yang tak beriman, dia macam ni kita nak menghalang dia daripada mengganggu. Kena berhenti mengajar dulu tu, kena mengajar tu pula ni. Nanti dah soalan abstrak panjang. Tak boleh. Nak jawab tak boleh ni, masa tu masalah bomba pula. Nanti. Kita layak tu. Saya jawab ni, kita jawab sekarang tu. Kul qala apa? Faqalu, maka jin pun berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami sudah dengar satu Quran yang ajaib.
Jin kata, pasalnya kitab-kitab daripada dulu semua dalam bahasa Hebrew, bahasa Yahudi lah kau. Kitab Taurat bahasa Yahudi, Zabur Yahudi, Injil Yahudi, dalam bahasa Yahudi lah kau. Tiba-tiba mari ni ini bahasa Arab ni. Lepas tu ajaibnya kerana serupa dengan ayat-ayat akidah tu serupa dengan ayat-ayat akidah dalam surah, dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur, serupa. Yahdi ila rusdi, yang memimpin manusia kepada jalan benar, maka fa'amanna bihi, kami maka berimanlah dengannya, kami berimanlah dengannya. Walan nusyrik bihi wa nusyrik bi rabbina ahada, dan kita tidak akan menyekutukan Tuhan kita dengan satu orang pun. Jin ni jin Islam. Ya, dia pegang syariat Nabi Musa. Dia 9 orang semua. Jadi sini saya baca 2 baris ni nak memberitahu ke kita bahawasanya Nabi Muhammad sendiri tak tahu bahawasanya jin mari jumpa dia. Sehinggalah Allah Ta'ala keluar wahyu baru dia tahu. Jin pula sendiri tak tahu Nabi Sulaiman mati selama setahun. Maknanya dia lebih bodoh pada kita lah. Jangan kita puja dia lah. Yang puja dia. Jin yang kafir semua sekali itu setan. Mana tu raya apa tu jenis setan lah. Baik. Jadi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan dia maha mengetahui, Allah Ta'ala tu maha mengetahui apa yang ada pada lautan, pada daratan dan juga pada lautan. Wa ma tasqutu min razaqatin, dan tidak ada wa ma tasqutu min razaqatin, dan tidak akan gugur, tidak akan jatuh selai daun pun, illa ya'lamuha, melainkan dia memang mengetahui daun tu memang jatuh. Wala habbatin, dan tidak satu biji butir benda fi zulumatil ardi, duduk dalam kegelapan dasar bumi. Butir tu kecil dah sekali, duduk dalam gelap pula, duduk di dasar bumi pula, Tuhan tahu butir tu ada situ. Wala rabbin, dan tidak ada satu butir yang basah. Wala yabisin, dan tidak ada butir yang kering. Butir yang basah jenis boleh nak tumbuh, butir yang kering jenis tak boleh tumbuh lagi. Illa fi kitabim mubin, melainkan semua sekali itu duduk dalam kitab yang jelas nyata. Daripada hadis Nabi SAW dari Muslim Bukhari, ada satu cerita, iaitu ada satu hadis iaitu berkenaan dengan rezeki ni. Iaitu Nabi kata, atas ulat dalam batu Tuhan beri rezeki. Bila Tuhan cipta ulat tu duduk dalam batu, maka dia kena beri rezeki. Iaitu sahabat kata, batu mana? Ambil batu besar, dia pun ketuk batu tu, pecah batu tu, keluar satu batu kecil tu dalam tu. Ketuk batu tu, keluar batu kecil satu lagi. Nabi kata ketuk sekali lagi. Maka ketuk sekali lagi, 3 lapis batu tu, ada ulat seekor dalam tu. Di mulut ulat tu ada sebiji daun. Kerana mustahil daun tu sampai ke ulat tu. Tapi Tuhan nak beritahu pada kita bahawasanya Allah Ta'ala ni bila dia nak cipta satu-satu makhluk untuk dia hidup, maka dia akan beri rezeki. Wa huwa alladhi yatawaffakum, dan dialah Allah Ta'ala yang menidurkan kamu, bukan memati situ, mewafatkan kamu tu, menidurkan kamu bil laili, pada malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan dia jugalah Tuhan yang maha mengetahui tentang kerja apa kamu buat sehari. Tsumma yab'atsukum fi, kemudian
dia akan membangunkan kamu daripada tidur tadi, liyuqda ajalum musamma, sehingga disempurnakan kepada tempoh kamu hidup. Mana tidur bangun ni, sehinggalah orang tu ada tempoh yang Allah Ta'ala sudah qada dah dia. Orang ni kalau duduk koma pun 10 tahun pun, hari akan 10 tahun satu hari tu dia akan mati. Mana buatlah macam mana pun duduk koma tu, dan dia memang boleh makan lah, mana boleh hidup. Ila ajalin liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya lah saja, iaitu kepada Allah Ta'ala, marji'ukum, kembalian kamu semua, thumma nunabbi'ukum, kemudian Tuhan akan mencerita balik pada kamu, bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu dulu di dunia lakukan. Apa yang kamu tak lakukan, tak buat kira. Apa yang kamu lakukan, buat kira. Apa yang kamu buat dosa, buat kira. Apa yang kamu buat ibadat, buat kira. Apa yang kamu tak buat ibadat, tak kira. Nah, apa yang kamu buat dosa, buat kira. Apa yang kamu tak buat dosa, tak buat kira. Apa yang buat ibadat, buat kira. Apa yang tak buat ibadat, tak kira. Betul? Bermakna unipuh tak ada ni sini. Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu saja dulu lakukan. Orang lain dulu lakukan untuk kamu, tak ada ni. Ni ayat pada masa dah ni, ayat ni. Orang dah cerita tentang dalil dunia ni. Tak tu habis ni dalil Quran pada masa. Bima kuntum, terhadap apa yang kamu dulu. Dulu sini akhir balik. Sebelum akhir balik tak kira. Masa tidur tak kira. Masa pesan tak kira. Masa nyanyuk tak kira. Masa mering tak kira. Masa mabuk tak kira. Masa akal waras dalam tempoh tu. Tempoh hidup lah. Bima kuntum ta'malun, ayat ni awak akan jumpa beratus kali mari bahawasanya tidak ada unipuh ni. Ayat masa. Maknanya sama juga dalam kita mengajikan orang, membaca Yasin untuk orang. Tak boleh tu unipuh belaka. Ibadat pos tu tak ada. Kalau ada, dia akan kata bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu dulu lakukan dengan amalan-amalan yang orang kirim kepada kamu. Oh tu adalah faham, understood dah ni. Dan ayat mari gini ni beratus kali ni, bukan sekali ni. Nah, okey, banyak ni. Liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu, supaya Allah Ta'ala menutup daripada kamu dosa-dosa kamu yang kamu lakukan. Wa yajzahum, dan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala boleh membalas kepada kamu ajrahum, pahala kamu, bima kuntum ta'malun, terhadap bi ahsani, dengan lebih baik, bima kanu ya'malun, daripada apa yang kamu telah lakukan. Ya'malun, ta'lamun, yaksibun, gitulah kata. Bima kuntum, dan apa yang kamu dulu, bima, kamu dulu. Kalau kita ajar pada orang, mana kita buat kerja, itu kita buat lah. Kita ajar. Saya main mengajar ni, awak buat amal ibadat daripada apa yang saya ajar ni, InsyaAllah saya boleh pahala sama banyak dengan awak boleh. Dan awak tak rugi pun. Jadi saya kecil hati benarnya apabila saya ajar satu orang, dia tak nak terima, maka masa saya mengajar tu saya boleh pahala dah. Tetapi pahala dia buat amal ibadat tu saya tak dapat pasal dia tak ikut. Kalau ayah pay pula dia ajar ilmu salah, maka apa saja ajaran yang salah yang ayah pay ajar tu, orang tu buat, ayah pay tu boleh dosa. Lepas tu dosa orang tu buat, kata dosa dia 1 juta, maka dosa anak murid A 1 juta, ayah pay boleh 1 juta. Anak murid B boleh 1 juta, dosa dia pun boleh 1 juta, jadi 2. Anak murid lain 1 juta, jadi 3 juta dia. Orang anak murid 1 juta belakang, dia punya campur semua sekali. Kalau 10 orang, 10 juta dosa. Ini sampai dosa dia telah buat. Waktu ada. Mungkin ayat mengatakan dosa tak boleh buat. Kalau saya lagi juga. Ini dosa dia ajar ni. Dia kerja, dia buat kerja ni. Dosa mengajar. Dia dosa mengajar. Dosa mengajar yang pahala boleh pahala, dosa ajar salah boleh dosa salah. Gitu. Kalau tak ajar tak boleh. Tak ada perganjaran. Okey?